Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai permainan kategori jaring yaitu tenis. Hari ini kita akan belajar teknik bagaimana kita nak bertahan dan juga menyerang perseorangan. So kita tengok dulu apakah pengenalan bagi tenis ni. Kita akan tengok. Okey, permainan tenis merupakan permainan kategori jaring yang dimainkan secara perseorangan atau berpasangan dalam satu masa. Okey, dia main single, dia perseorangan ataupun berpasangan. Dari segi undang-undang, peraturan permainan dan juga taktikal, tenis merupakan antara permainan menggunakan raket yang mempunyai teknikal menyerang dan bertahan. So kita akan belajar hari ini adalah menyerang dan juga bertahan. Murid akan didedahkan dengan beberapa taktikal menyerang dan bertahan dalam acara perseorangan dan bergu, tapi fokus kita pada hari ini adalah perseorangan. Kemahiran asas seperti teknik servis, pukulan pepat, pukulan kilas, smash, volley, lobs akan digunakan secara kombinasi bagi merancang taktikal dalam situasi permainan tenis. Murid akan membuat keputusan dalam memilih kemahiran asas semasa merancang strategi menyerang dan bertahan berdasarkan situasi permainan. Ini kalau kita lakukan dan kita dapat main, dia nampak seronok dan boleh menjadi, tapi disebabkan kita punya DPR ni, so digalakkan duduk di rumah, so kita belajar daripada rumah, so kita belajar secara teori terlebih dahulu lah. Okey, kita akan tengok apakah jenis-jenis pukulan yang terdapat dalam permainan tenis. Okey, yang pertama adalah servis. Okey, yang pertama adalah servis, yang kedua adalah pukulan pepat, yang ketiga smash, dan yang keempat adalah pukulan volley. So kita akan tengok sedikit demi sedikit melalui paparan ini bagaimanakah pukulan yang saya sebutkan tadi dapat dilakukan. Okey, yang pertama sekali, kita akan tengok servis dulu. Okey, kita akan tengok ini adalah pemain yang melakukan servis. Okey, servis tu maksudnya dilambungkan. Servis ni permulaan bagi setiap permainan tu digunakan servis. Okey, dalam tenis ni servis ni adalah sangat-sangat penting. Sebabnya daripada servis saja dah boleh dapatkan poin. Kalau kita tengok dalam gambar rajah ni, pemain tu sedang melakukan servis dengan lambungan tinggi. Tengok lentingan badan kakinya, bola dihantar dengan tinggi, genggaman raket dengan kuat. Sini, sampaikan ace. Ini adalah servis yang terbaik. Ini adalah servis kompilasi servis terbaik. Bagaimana semua pukulan tidak dapat diambil. Ini adalah pukulan yang kita panggil adalah pukulan ace. Ini adalah cara servis dilakukan. Okey, ini adalah forehand ataupun pukulan pepat. Okey, pukulan pepat ni permukaan raket tu perlu menghadap betul-betul menghadap dengan bola untuk mendapatkan pukulan yang tepatlah, laju. Okey, tengok keadaan yang bersedia, tangan dihayung daripada belakang, kaki dibengkokkan. The smash. Ini kita namakan The pukulan smash pepat. has a very Ini similar smash. action to the serve, Okey, and your intention pukulan when smash hitting a adalah smash sama should be dengan to win macam the point or at least make sebagaimana it very nak difficult lakukan for your serve, opponent to smash make pun the begitu return. juga. Bagaimana pegangan untuk The smash is usually the begitu juga answer to a pegangan poor untuk lob, where your opponent smash. is trying to lift Ini the ball over your head, teknik smash. but hasn't hit the shot with enough depth or Teknik height, smash ni meaning that you can apabila reach and hit the ball ada overhead. bola tinggi You can also hit a baru smash dapat off the melakukan backhand side. smash lah. Although the principles for Ini hitting a adalah forehand contoh and untuk backhand are the smash same, the forehand is a more smash attacking juga shot boleh and backhand. is more likely to Secara win you backhand. the point. Tapi macam mana pun League for the lob. bagilah bola tu, bagi As your tennis improves, matilah, you'll find you need to play some nak different dapatkan strokes to point. help set up Ini lob opportunities ni to win maksud points bola and to relieve dihantar pressure tinggi, in rally situations bola where your dihantar opponent might tinggi. have the upper hand. The lob is a shot that's used when your Bola opponent dihantar is at the tinggi net ke belakang. and you want to make Dia sure lob. they can't volley the next Bila pemain shot. berada di depan, dia menghantar tinggi bola tersebut lah. Okey. Sekian saja dulu untuk kita punya
teknik-teknik itu tadi teknik-teknik itu tadi sekian dulu, nanti kita akan sambung balik, kita akan tengok bagaimana strategi menyerang pula okey, kita akan tengok bagaimana strategi menyerang pula yang akan kita lakukan. Okey. So strategi menyerang, okey, yang pertama sekali kita tengok antara kemahiran asas permainan tenis yang boleh digunakan dalam melakukan strategi serangan ialah kemahiran servis dan kemahiran smash. Kemahiran servis, smash dan pukulan pepat yang laju boleh dijadikan kombinasi dalam keadaan serangan. Kemahiran servis terbahagi kepada beberapa jenis servis cantas, American twist dan servis rata. Pukulan smash sesuai dilakukan semasa bola melantun tinggi di hadapan jaring. Main boleh melakukan servis ace, iaitu bola masuk dan tidak dapat dikembalikan atau dijangkau oleh pemain lawan. Pukulan pepat sesuai dilakukan sekiranya hantaran lawan tidak sempurna. Servis tu penting tu. Sekali kalau tak dapat diambil, kita panggil dia servis ace. So kita tengok servis dulu. Tadi kita dah tengok dah kan bagaimana servis ni dilakukan. Okey. Pemain melakukan servis ke arah pihak lawan menuju ke sasaran yang sukar diambil. Tadi macam tadi lah. Servis dilakukan kepada sasaran yang telah ditetapkan, iaitu 1, 2 atau 3. Mana-mana nak servis. Kawasan mana. Apabila berada di kawasan sebelah sini, petak sebelah sini, servisnya akan ke sana lah. Okay, so dia ada kedudukan 1, 2 ataupun 3. Dekat mana yang sesuai. Bukan senang, training kena power lah. Training kena sungguh-sungguh lah. Pemilihan jenis servis berdasarkan kelemahan pemain lawan. Servis yang baik adalah di kawasan 1 dan 3. 1 dan juga 3. Di kawasan 1 dan 3 lah. Saya mesti melakukan servis yang laju dan tajam. Saya bersedia untuk melakukan smash apabila bola dihantar tinggi ke tengah gelanggang. Berapa lagi dah nak smash. Okey. Macam kita tengok tadi kan. Okey, itu strategi menyerang melalui servis. Belum apa-apa lagi dah nak di apa? Kata nak di serve. Lepas serve terus nak smash. Okey, strategi menyerang melalui pukulan pepat. Pukulan pepat ni forehand. Pukulan kilas kita backhand dalam bahasa Inggeris lah. Okey, ini dalam bahasa Melayunya adalah pepat dan juga kilas. Kemahiran pukulan pepat juga boleh digunakan bagi menyerang pihak lawan. Hal ini bergantung kepada pukulan balas pihak lawan ketika permainan. Jika pemain lawan menghantar bola ke kanan gelanggang, maka pemain boleh membalas pukulan tersebut dengan pukulan pepat ke arah sasaran 1. Okey, kita tengoklah. Jika bola dikembalikan ke kiri pemain, pukulan kilas boleh dilakukan ke sasaran 5. Ini dia bagi tips sikit lah kalau kita nak main. Sama ada dia boleh bagi sasaran ini sasaran ni dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Tengoklah kalau dia serve ke sini boleh dibalas ke sini, serve dibalas, kita boleh balas ke sini. Itu maksudnya dalam gambar rajah ni menghantar ke kiri dan juga ke kanan gelanggang. Ini strategi dia lah. Okey, itu melalui pukulan ni lah. Pukulan ada itu adalah melalui pukulan pepat dan pukulan kilas. Ini smash pula. Cara nak melakukan smash. Strategi menyerang melalui smash. Smash akan dilakukan di hadapan jaring ketika bola melambung tinggi di udara. Servis yang baik dilakukan untuk mendapatkan bola tanggung di hadapan jaring. Pemain lawan berkemungkinan menghantar bola tanggung di depan jaring pada ketika ini pemain penyerang melakukan smash yang laju. Ini smash lah. Kita nak dapatkan smash yang baik. Bagaimana kita nak dapatkan smash yang baik? Serve tu nanti kalau dia hantar lambung tinggi depan jaring, boleh smash lah. Ini melalui smash. Okay, so kita akan tengok satu persatu melalui servis. Servis kita dah tengok tadi dengan lajunya dengan ace. So pukulan pepat dan kilas dan juga smash. Kita akan perhatikan pada video ini. Okey, ini adalah pemain. Itu pukulan sama ada kita nak gunakan forehand ataupun pukulan kilas lah. Pukulan pepat atau pukulan kilas. Ke kiri dan juga ke kanan gelanggang. Ini yang dimaksudkan strategi menyerang menggunakan pukulan pepat. Okey, ke kiri dan ke kanan gelanggang. Lepas tu sama ada kita pakai pepat ataupun pukulan kilas. See?
dapat juga smash. Apabila hantar bola tinggi, dia dapat smash. Ni dia lob satu bola. Macam tu dia punya tujuannya. Pemahaman maksudnya macam gitu. Okey, hantar bola ke kiri ke kanan, dibalas semula ke kiri yang tak dapat diambil oleh pemain. Itu strategi serangan menggunakan pukulan pepat ataupun pukulan kilas. Nanti kita tengok. Ini pukulan kilas. Okey, itu adalah cara bagaimana kita nak dapatkan permainan strategi menyerang. Dia lebih kurang sama saja. Kalau nak bertahan pun sama saja. Apabila bertahan, kita tak dapat nak aturkan permainan, kita dapat membalasnya saja. Lebih kurang sama saja. Kalau seorang penyerang, seorang lagi akan berkemungkinan besar akan bertahan. Okay. So kita tengok apakah kelemahan dan juga kekuatannya. Kekuatan dan juga kelemahannya. Okey, kekuatannya servis ace memang suka dikembalikan. Memang laju, servis ace memang suka dikembalikan. Jika kalau bola tu pula kalau boleh diambil, dibalas, berkemungkinan bola tanggung. Boleh pula dapat smash ataupun boleh dikontrol. Okey. Kombinasi tiga gambaran bergantung kepada kejayaan servis dan kelemahan lawan memanglah. Okey, kelemahan. Servis ace biasanya membuatkan penyerang kehilangan mata kerana selalunya bola akan terkandas di jaring. Servis ace ni kalau kita tumpukan sangat pada servis ace ni, kadang-kadang dia tak menjadi, kadang-kadang kena pelan juga. Satu lagi servis yang ace, kita tumpukan servis ace ni, dia banyak hilang tenaga lah. Kita habis tenaga dekat servis saja. Smash yang laju tanpa kawalan akan menyebabkan bola keluar, tidak menepati sasaran dan terkandas di jaring. Itu sebabnya kita tak terlampau fokus sangat untuk dapatkan servis ace. Memang kita nak menang dengan servis yang kuat, tapi bukan mudah untuk kita bertahan lama. Dia pemain tenis ni menggunakan tenaga, berlari lagi mengejar bola tersebut. Okey, bertahan pula. Okey, strategi bertahan. Masukkan paparan. Okey, paparan tu. Okey, so kita pergi ke strategi bertahan. Strategi bertahan, kita tengok kombinasi biasa, kombinasi papat, kilas dengan juga lob. Bertahan papat. Sama saja kalau kita ikutkan pada corak permainan. Apabila penyerang ada menyerang, kita akan bertahan dengan cara membalas, ataupun kalau kita dapat peluang untuk mengatur permainan, kita atur permainan. Pukulan pepat dilakukan apabila pemain bertahan cuba mengalihkan bola lawan yang menyerang ke sebelah kanan. Kalau sebelah kanan kita pukulan pepat lah. Sebelah kiri kita tak sempat, kita ambil dengan cara kilas. Itu maksudnya. Tapi biasanya kalau bertahan ni, kita hanya akan membalas saja bola tu tanpa sempat kita kontrol. Itu kita bertahan. Kita bagi dia kontrol, kita bagi dia biasanya rally, letih. Lepas tu baru kita atur permainan. Itu strategi bertahan. Okey. Apakah kelemahan dan juga kekuatan strategi bertahan ni? Okey, pukulan pepat yang dibuat dengan baik akan menjadi pukulan serangan sekiranya dihantar ke sasaran yang betul. Tu betul. Kalau kita betul arah serangannya, dia akan jadi kita punya serangan pula. Pukulan tu kalau betul jadi serangan. Pukulan lob dihantar ke belakang pihak lawan bagi memberikan ruang kepada pemain bertahan untuk kembali ke tengah gelanggang. Lob tinggi ni memberikan kita masa untuk kita kembali ke posisi asal. Okey. Sebab tu kita lob tinggi supaya kita bersedia. Kelemahan, pukulan kilas suka dihantar ke sasaran yang tepat. Pukulan lob suka diagak dan selalu keluar gelanggang dari garisan gelanggang. Memanglah kita lob tinggi ke belakang, tak tahu garisan kat belakang tu dia out. Itu yang kita tak mahu lah. Pukulan kilas suka dilakukan jika pemain lawan membuat pukulan laju dan pantas. Okey, kita tengok sikit video ni. Okey, kita akan tengok sedikit video bagaimana dia hanya mengawal saja. Dia tidak menyerang, dia hanya mengawal saja. Dibalas saja pukulan. Dia akan pergi kiri, dia akan balas. Dapat pukulan yang baik, dia pula dapat lakukan serangan. Dia hanya bertahan untuk mendapatkan bola tu saja. Okey, itu tadi. Okey. Okey, itulah saja. Sekian untuk tenis. Permainan tenis ataupun tenis kategori
serangan perseorangan. Okey, sekian dulu daripada saya. Kita akan jumpa di kelas yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga terima kasih.